Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam malam minggu. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Tarmim Siddiq, saudara Mat Rizwan, saudara Fuwi. Fuwi saya nampak sahabat malam hadir bersama. Terima kasih Fuwi. Saudara Mustafa Ilyas begitu juga yang hadir, saudara saudara Abu Samah, saudara Syahar Ibrahim, Alan Hajidin yang tak sunyi-sunyi, yang tidak jemu bersama dengan saya, menemani saya untuk kita melabur dan berbicara soal suasana negara dan sebagainya. Apa khabar Puan Rosyun, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Herman, Ganisan, saudara Yahya Abdul Rahman, dia tulis Jawi, hurufnya kecil, susah sikit nak baca saudara ya. Saudara Abdul Hadi Sharif, Waalaikumsalam. Saudara Herman Ben, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Saudara Faros Muhammad, Poatan Openg Temu, Samah ke tak tahulah saya. Saudara Azlan Yusof, saudara Mimi Abdullah, terima kasih. Salam perjuangan saudara. Syukur Zalim Jamil Robidin, apa khabar Abi? Semoga sehat bersama pasangan Pok Teh Romzi Tok Di, Suhaila Osman, Zainuddin Bedul dan teman-teman yang tak sempat saya santuni akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa saya harus melaporkan perkembangan tentang virus corona yang masih lagi belum memerdekakan negara kita ini. Kita hari ini dah Sabtu 28 bulan Ogos. Tinggal 2 hari lagi dah nak sambut merdeka. Tapi kita masih belum lagi merdeka daripada COVID-19. Saudara Ramli Harun. Kerana hari ini saudara nampak gayanya virus corona masih terus mengganas. Semalam 22,070, hari ini 22,597. Ada peningkatannya. Dan jumlah hari ini sudah 1,685,510 orang. Warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh COVID-19 dan mengundang kematian pada hari ini adalah 252. Artinya jumlah kematian kesan daripada COVID-19 adalah 15,802 orang. Di Perlis nampak gayanya terus meningkat. Dah 3 hari berterusan terus meningkat di Perlis. Daripada 76, hari ini 98. Begitu juga di Kedah. Masih lagi pada angka 2,000. Semalam 2,072, hari ini 2,162. Di Pulau Pinang juga nampaknya ada peningkatan daripada 1,829 kepada 1,920. Di Perak juga apa hal ni mereka? Naik lagi daripada 939 semalam, hari ini 1,061. Di Selangor bagaimanapun ada sedikit susut daripada 5,920 kepada 5,814. Tak banyak mana pun susutnya ya saudara. Begitu juga di wilayah Persekutuan ada peningkatan daripada 1,068 kepada 1,111 orang. Di Putrajaya juga ada peningkatan daripada 39 orang kepada 48. Begitu juga di Negeri Sembilan, nampak gayanya berhati-hati warga Negeri Sembilan. Sudah ada peningkatan nampaknya daripada 338 dia naik balik 345. Tapi bagaimanapun di Melaka, alhamdulillah nampak susut yang begitu ketara daripada 589 kepada 269. Tetapi di Johor terus meningkat lagi saudara. Semalam 1,809, hari ini 1,896. Bagaimanapun di Pahang ada sedikit susut daripada 610 kepada 579. Di Terengganu, yang saya katakan Terengganu ni tak menentu lah polanya, turun naik. Semalam dia susut 488 daripada 567, tetapi hari ini dia meningkat kepada 739. Di Kelantan juga terus meningkat saudara Semalam susut sedikit daripada 1,412 kepada 1,051, tetapi hari ini warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona meningkat kepada 1,289 orang. Dan bagaimanapun warga Sabah ada sedikit kelegaan daripada 3,010 kepada 2,834. Memanglah tak banyak mana pun leganya saudara. Jadi sebab itu warga Sabah harus berhati-hati dalam musim-musim hujan sebegini.
Di Labuan, alhamdulillah susut daripada 8 kepada 5 orang saja, saudara, ini yang dijangkiti oleh virus corona. Dan di Sarawak, nampak gayanya di Sarawak terus meningkatlah, saudara. Dah 3 hari berturut-turut, daripada 1667 kepada 2024. Semalam 2204, hari ini 2427. Meningkat, saudara. Peningkatan ini begitu ketara di Sarawak, menjadikan hari ini, saudara, sebelum kita sampai pada akhir hujung bulan ini, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan Ogos adalah 572,238 orang. Berbeza dengan bulan lalu, cuma 361,293 orang saja. Tapi bulan ini setakat 28 Ogos 572,238. Jadi diharapkan agar usaha dilakukan. Sebab saya agak hairan kerana berita yang saya dapat, yang tersiar dalam berita KL Online, ia menyebut bahawa pusat kuarantin untuk rawatan COVID-19 di Lembah Kelang lengang. Katanya bahawa pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS tidak lagi sesak, dan ini katanya membuktikan keberkesanan suntikan vaksin. Tapi bagaimana pula hari ini meningkat lagi, kerana tangkap layar WhatsApp seorang wanita, Fadilah, dia menunjukkan keadaan di PKRC tersebut dan dikongsi oleh Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Dr. Anas Alam Faizili menerusi laman Twitternya semalam. Menerusi tangkap layar tersebut, kita dapat melihat bahawa katil-katil di PKRC sudah kosong tanpa pesakit COVID-19. Jadi MAEPS semakin kosong. Yang pakai oksigen pun dah turun. Jadi bagaimanapun Anas juga, Anas Alam turut berkongsi video seorang pengguna bernama Nazirah Zubaidi menunjukkan keadaan serupa di pusat penilaian COVID-19 CAC di Stadium Malawati. Jadi okey, nampak gayanya dah turun, tapi bagaimana laporan kita dapat terus meningkat. Itu yang agak menggusarkan saya, apakah laporan itu benar dan sebagainya. Kerana CAC Stadium Malawati pun dah lengang. Kata dalam culipan Twitter itu, dia kata tengok abang tu siap silang kaki lagi. Saudara. Sementara itu, seorang pengguna George Edwin JAC berkata sudah tiba masanya majikan ataupun kerajaan mewajibkan kaki tangan mereka, kaki tangan kilang-kilang ni, untuk dilakukan suntikan vaksin. Andainya mereka enggan, pastikan pekerja terbabit mengambil ujian PCR setiap minggu, dan kos itu hendaklah ditanggung oleh mereka sendiri. Jadi mereka ada pilihan, ambil vaksin atau ujian setiap minggu. Jadi kita tengok pula berapa lama mereka boleh bertahan. Itu menurut ciupannya. Jadi kita berharapkan agar sempena bulan kemerdekaan ini segeralah negara kita ini dibebaskan daripada virus corona, saudara. Sebenarnya hari ini juga kita menerima berita sedih, saudara, ya, bahawa kita negara kehilangan seorang lagi negarawan terbilang, iaitu Allahyarham Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Beliau merupakan mantan ketua Setiausaha Negara yang terlalu banyak berjasa pada negara kita. Jadi untuk itu saya mengharapkan agar teman-teman, marilah kita bersama mensedekahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham Tun Ahmad Sarji. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah, saudara, sebagaimana yang sering saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Jadi sebab itu kita jangan sentiasa sombong diri dengan bangga dengan pangkat. Saudara, akhirnya pakaian yang kita ada hanyalah selimut putih. Saudara, kita akan sepi berada di tanah perkuburan sendirian dan menghadapi ketentuan ilahi. Jadi sebab itu kita harus memikirkan bagaimana kata tazkirah pendek ini, bila ada gerak hati saat kita mahu tahu apakah amalan kita diterima semuanya. Artinya kalau kita ada gerak hati nak tunjuk pada orang kita ni beramal sangat, itu tandanya tak ada keikhlasan.
Artinya sudah berputik tanda-tanda kita memperlihatkan ataupun pamerkan seolah-olah kita ni alim sangat. Sememangnya itulah kehalusan nafsu dan kelicikan syaitan menipu kita. Oleh itu banyak kala solat sunat, kerapkan qiyamulai, rajinkan berpuasa sunat, dan juga sedapkan bacaan Quranmu dan istiqamahnya untuk perjuangan. Ingatlah kita sehingga hancur binasa pahala itu di hadapan Allah. Jangan sesekali kita tinggalkan setiap amal ibadat kita. Jadi nasihatkanlah pada hati kita supaya jangan lalai. Kita bimbang nafsu menjadi raja. Dan nasihatkan pada akal fikiran kita supaya berfikir dan agar tidak menjadi hamba nafsu, kerana kita akan sesat andainya nafsu dijadikan kiblatnya. Jadi mereka yang mempertahankan nafsu, merasakan rasa ingin menang, dihormati, dimulia, dipuji, diagung-agungkan, hakikatnya setiap kali bila wujudnya rasa ingin lebih daripada orang lain, maka dirinya sedang dijatuhkan oleh Allah. Ingat saudara, jangan kita ada sikap riak, takabur, wujud dan sebagainya saudara. Itulah ini sedikit tazkirah pendek yang sempat saya santuni saudara. Dan apa kata saudara Hibil Hasan, sahabat saya, dalam kiriman mutiara katanya. Kata saudara Hibil yang dia kata kita berkongsi kata-kata yang baik. Bukannya kita nak tunjuk baik, tetapi apa salahnya jika kita berpesan kepada kebaikan, walaupun diri kita sendiri punya banyak kekurangan. Jadi seringlah untuk berkata kata-kata yang baik-baik dan berpesan-pesan. Saudara Minahat, selamat malam tu, apa pandangan Datuk tentang barisan kabinet? Sekejap lagi. Saudara Datuk, saya nak minta bantuan dalam RM50 barang dapur Nabi. Ini Putra Siddiq Man Amin. Aduh, macam manalah saya nak buat tu saudara ya. Semua orang dalam keadaan susah lah saudara Putra. Sabar, tenanglah teman-teman. Kalau yang berhampiran, yang tahu nombor telefon Putra Siddiq Man Amin ni, kalau anda ada punya kesempatan, hulurkanlah bantuannya. Saudara Yaya Ibrahim Mamatip, apa khabar saudara? Saudara Ibrahim Mamatip dan Salbiah binti Omar, terima kasih hadir dalam Instagram. Saudara Azul Roy, saudara Ramli ya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10, RM10,000. Ingat saudara, berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saya mengharapkan agar apa yang kita perjuangkan ini mencapai matlamatnya. Sebab katanya yang membawa Perdana Menteri telah pun memberikan komitmen dalam mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah 100 hari kerajaan 69. Saudara ya, kita tak boleh kata kepimpinan negara dan sebagainya. 100 hari. Ini jeda waktunya 100 hari. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, bergelar Datuk dulu kawan, sama bekerja menjual laksa. Orang mengutuk menghina lawan, disanjung puja, dianjung kuasa. Jadi jadi banyak orang melakukan kutukan untuk mendapat sanjung dan puja, untuk membolehkan mereka berada di anjung kuasa. Ini tak baik benda begitu saudara. Kata Pak Nazir lagi, naik perahu ke Kuala Kelang, duduk ralit melihat pantainya. Hendak tahu telur itu tembelang, dipecah kulit, terselahlah rupanya. Jadi banyak orang kadang-kadang berselindung. Kita tak tahu, mereka banyak berpura-pura. Jadi nak tahu telur itu tembelang, segala kebusukan, segala apa yang mereka lakukan yang negatifnya, bila terselah macam kulit telur itu pecah, barulah kita tahu. Bagaimanapun saudara, terima kasih pada Pak Nazil kerana sudi menghantar kiriman pantun saban malam kepada saya saudara. Cuma malam ini saya agak terkesan di saat-saat kita menghadapi situasi politik yang masih lagi, bagi saya masih lagi in the limbo. Perjuangan rakyat harus diteruskan. Jadi sebab itu saya izinkan saya membaca sedikit puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar, seniman agung di Indonesia, waktu beliau melaksanakan perjuangan tuntutan rakyatnya. Tajuk puisi saudara Allahyarham Khairil Anwar yang ditulis pada tanggal 1943 tahun 1943 hari bulan Mac. Katanya, kalau sampai waktu itu.
Kalau sampai waktu itu aku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau tak perlu sendu sendan itu. Kerana aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli kerana aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi saya mendapat sajak begini memberikan semangat pada saya. Ini Saudara Abdul Razak, cerita sikit Datuk pasal Barisan Kabinet. Sedikit lagi, sabar lagi saudara. Ini kita menceritakan tentang perjuangan Saudara Khairil Anwar menangani zaman kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia ketika itu. Jadi semoga kita mendapat sedikit pengetahuan, sedikit pengajaran daripada sajak yang ditulis oleh Allahyarham Khairil Anwar. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan. Kerana ini diminta oleh peguam saya. Dia kata kena cakap, walaupun orang nak marah pun marahlah. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasuk ke dalam channel YouTube, anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen ataupun tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Sebab itu selalu saya katakan, tangan yang mencincang, baulah yang memikul. Jadi kerana itu sila pastikan anda berfikir panjang sebelum membuat suntingan. Kerana saya pun tidak mampu untuk menilai dan melihat segala yang diculipan itu. Saudara Kumat Kamik, kabinet terpakai ke tu? Sikit lagi, sabar saudara. Dan saya juga ingin berpesan bahawa ini adalah pencerahan politik. Saudara kena ingat, ini pencerahan politik yang merupakan pandangan buah fikiran saya tanpa dibayar, tanpa ditaja oleh sesiapa. Saya berusaha untuk memberi pencerahan agar warga kita faham, warga kita tahu latar belakang dan sebagainya. Dan semua ini adalah dapatan saya daripada apa yang tersiar dalam media sosial, dalam media arus perdana, dalam TV dan sebagainya, saudara. Dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau pandangan saya ini saya tidak bersetuju, tak ada masalah. Kalau bersetuju, terimalah seadanya. Saya adalah insan yang seperti juga anda. Cuma sedikit ada pengetahuan melalui pengalaman masa silam saya dan sedikit pembacaan saya yang saya santuni untuk saya sajikan buat saudara. Basicnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau ada sebarang komen, harapan saya, gunakanlah bahasa yang terbaik. Saudara Syuhaila Osman, remote control dah dipegang oleh abah kau. Macam-macam saya terima hari ini, saudara. Ya. Baik, saudara. Hari ini seperti biasalah, apabila tanda kesyukuran, anak yang baik, Yang Amat Perdana Menteri menziarahi pusara bondanya di kampung di kampung Kawah, tak silap saya. Di Lubuk Kawah, Temeloh. Dia suruh benar ni, saudara. Temeloh ni kawasan para pejuang-pejuang bangsa masa silam kita, saudara. Orang Temeloh ni berani-berani semua tau. Jadi lawatan ke pusara tersebut tentulah mendapat liputan ramai orang, dan akhirnya mendapat reaksi juga, saudara. Sebab itu saya berpesan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri harus berhati-hati pegawainya. Setiap pergerakan Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang ini sudah menjadi perhatian umum. Langkah sedikit saja pun orang tahu, salah cakap pun orang akan kut. Jadi berhati-hatilah sebab anda sudah berada di anjung kuasa, di pucuk yang paling tinggi dalam kepimpinan negara. Sebagaimana saya katakan, semakin tinggi anda berada, maka semakin kuatlah angin itu bertiup. Jadi berhati-hati kepada pegawainya, jangan sombong, jangan ikuti pimpinan yang terdahulu. Jangan jadi seperti pegawai terdahulu, bermasalah dengan warga net. Jadi santuni rakyat. Jeda waktunya pun tak lama. Saudara, lebih kurang tinggal lagi 20 bulan, 21 bulan saja lagi. Pejam celik nanti kita akan berhadapan dengan pilihan raya. Biarlah nyatakan kepimpinan anda itu diterima oleh rakyat.
Kalau rakyat tolak, rakyat dengan dendamnya membawa suara rakyat kuasa keramat, maka sekadar itu sajalah. Jadi pesanan saya ini bukan hanya kepada para petugas di pejabat Perdana Menteri. Ia juga saya tujukan kepada menteri-menteri. Apa perasaan anda dalam tempoh 3-4 minggu yang lalu? Bagaimana perasaan anda bila anda dah hilang kuasa dan kali ini dapat balik kuasa itu? Jadi belajarlah daripada pengalaman supaya jangan sejarah itu berulang lagi. Itu keadaannya. Rakyat mahu menuntut bukan banyak mana pun. Yang rakyat anda nak bercakap soal berbilion-bilion, itu masalah anda. Ya, saudara. Sebab saya melihat kiriman daripada Saudara Azlan Din. Saudara Azlan Din Lanfika, dia kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menziarahi pusara ibunya di Lubuk Kawah. Jadi apakah kluster Kayangan boleh pula menziarahi pusara? Jadi sedangkan ada pula warga kita yang diberkas, yang ditangkap, yang dikenakan kompaun kerana kesalahan mengunjungi pusara. Jadi apakah mereka yang jadi kalangan kluster Kayangan itu darahnya berbeza dengan darah rakyat biasa, saudara? Begitu juga pelayar saudara Art Tech, pakai nama saudara Art, jangan pakai nama begitu, pakai nama betul. Jangan risau, negara kita ini mengamalkan kebebasan bersuara. Dia kata macam ni lah, dia kata keadaan apa yang berlaku sekarang buat rakyat marah. Rakyat terkurung, tak boleh balik kampung, tapi mereka boleh balik kampung, boleh melawat pusara. Jadi kalau rakyat semuanya tak boleh, kerana dah jadi SOP untuk rakyat. Dia kata semoga Allah selamatkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang munafik. Jadi bagaimanapun respon kepada lawatan tersebut, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, siapa nama dia tadi, Ketua Pengarah menyatakan bahawa lawatan Perdana Menteri ke tanah perkuburan itu tidak melanggar SOP. Dan rupanya baru kita dapat tahu bahawa rakyat boleh kalau nak pergi melawat kubur. Cuma yang dilarang waktu hari perayaan. Dan kalau anda melakukan lawatan ke tanah perkuburan, kenalah ikut SOP-nya, pakai pelitup dan penjarakan sosial 1 meter. Ini jadi dia kata lawatan ke kubur, larangan lawatan ke tanah pusara itu hanya pada musim perayaan saja. Itu pandangan daripada MKN. Jadi ini bagi saya bolehlah kalau saudara nak melawat kubur, cuma tak tahu lagi rentas negeri masih belum lagi ada pengumumannya. Ya saudara, kerana saya melihat sejak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih kuasa di Anjung Seri Perdana, ia bukanlah situasi yang tentram sebagaimana ucapannya. Ini beliau mengambil alih kepimpinan negara bukan dalam keadaan situasi seperti orang-orang terdahulu, sebagai pemimpin-pemimpin terdahulu. Pertama sekali, beliau mewakili UMNO yang cuma ada 42 kursi saja. Ini keadaannya saudara. Jadi beliau mengambil alih kuasa di Anjung Seri Perdana tidak dalam keadaan situasi tentram. Dan malahan apabila pembentukan kabinet yang diumumkan oleh beliau itu telah mendapat reaksi yang cukup negatif di kalangan rakyat. Saya walaupun media sosial ini agak sepi daripada memperkatakan soal-soal kepimpinan negara sebagaimana terdahulu zaman era waktu Tan Sri Muhyiddin tu, boleh katakan hari-hari macam-macam keluar, tapi hari ini rakyat tertumpu kepada pembentukan kabinet. Saudara Mahmud Abu Bakar MKM pun dah buat U-turn, wallahualam bisawab. Bila dah buat kumang itu, saya santuni saudara apa yang nyatakan. So jadi sebenarnya harapan rakyat begitu tinggi. Dalam keadaan yang sukar ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, beliau menghadapi suasana yang tidak tentram, tetapi harapan rakyat terlalu tinggi. Jadi rakyat mahu melihat wujudnya perubahan dalam struktur pelantikan Barisan Jemaah Menteri yang menganggotai pasukan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, khusus dalam menangani COVID-19 serta memperbaiki ekonomi negara dan ekonomi rakyat yang begitu teruk. Saudara, jadi keadaan begini, ada juga kawan-kawan memberi kiriman kepada saya.
Dia kata kalau nak buat perbandingan berhubung dengan pelantikan menteri-menteri dalam kabinet Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata negara China mempunyai rakyat sejumlah 1.3 bilion. Tetapi menterinya cuma 30 orang saja, 35 orang saja. Negara China yang begitu besar, rakyat yang begitu ramai, 1.3 bilion. Menterinya cuma 35 orang. Begitu juga rakyat negara Jepun. Jumlah penduduknya adalah 126.3 juta orang. Menterinya cuma 14 orang saja, saudara. Dan rakyat Jerman juga sama. Negara Jerman dengan rakyat 83 juta orang, menterinya 14 orang. Amerika yang mempunyai rakyat sejumlah 331 juta orang, anggota kabinetnya cuma 15 orang. Australia pula dengan rakyat jumlah 25 juta, menterinya 30 orang, agak tinggi sikit. Tapi India yang mempunyai rakyat sejumlah 270 juta dan menterinya 49 orang, itu pun ada yang kena berhenti 12 orang 3 minggu lalu. Tapi negara kita ni rakyatnya 32 juta saja, bukan besar mana pun negeri kita ni. Sebab itu kita menjadi hairan kenapa pembentukan kabinet, anggota jemaah menterinya, menteri dan timbalan menteri sampai 69 orang. Ini yang menimbulkan masalah di kalangan rakyat, sebab rakyat mengharapkan agar saiz kabinet itu dikecilkan. Kalau saya lihat kan apa yang dah Saudara Azmi daripada Kelantan dan tak kiriman saya, dia kata real politik kabinet Malaysia 2021 menjelang PRU 15, UMNO 10 orang menteri dan 10 orang timbalan menteri. Tetapi PBM 10 orang menteri dan 13 timbalan menteri. Gabungan Parti-Parti Sarawak 4 menteri, 4 timbalan menteri. PAS pula 3 menteri dan 5 orang timbalan menteri. Sementara MCA dia cuma ada 2 ahli parlimen saja, tetapi dapat 2 jawatan menteri dan 3 timbalan menteri yang dilantik sebagai senator. Dan MIC kekal sebagai 1 menteri, dia pun seorang saja ahli parlimennya, tiada timbalan menteri. Parti PBRS tak ada menteri, 1 timbalan menteri, dan bebas 1 menteri, tiada timbalan menteri. Jadi dia kata tak tahulah natijahnya atau penisbah apa yang digunakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dalam pembentukan kabinetnya. Jadi dia pun tak tahulah sampai bilalah perkara ini nak dibawakan. Jadi kesan dari situasi rasa kecewa yang mendalam di kalangan warga, saya lihat agak menggusarkan juga, saudara, kerana sudah muncul beberapa paparan infografik gambar menteri dan juga latar belakang beberapa isu-isu negatif anggota kabinet yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat semalam. Sebagai contoh, bagaimana menteri di Jabatan Perdana Menteri, sahabat saya Senator Ahmad Idris, waktu beliau berucap dulu, memanglah dia balon UMNO setengah mati. Dia kata UMNO wal fulus wal mampus. Jadi sepatutnya sekarang ni Yang Berhormat Senator Ahmad Idris berusahalah cari jalan, gunalah pegawainya, santuni semula hati-hati warga UMNO yang terluka. Dan kerana beliau bersama dengan warga PAS seorang lagi tu, Yang Berhormat Marzuk, yang menjadi menteri Jabatan Perdana Menteri di Jabatan Hak Ehwal yang Agama Islam, berusahalah supaya tidak lagi mengizinkan lebay-lebay mereka tu menggunakan agama untuk menjaja agama ini sebagai menggamit yakin rakyat. Cukup-cukuplah. Tak payah lagi lah kita nak gunakan isu agama ini untuk memecah belahkan masyarakat. Cukuplah. Sebab kita sekarang ni kita mencipta warga cinta damai. Kehendak Yang Berhormat Perdana Menteri katanya bawa sebuah keluarga besar. Ya tak lama pun, dalam tempoh 100 hari je nak tengok dia punya resultnya. Kalau tidak nanti keluarga 69 ni terterak balik ni, saya nampak. Jadi dalam keadaan sekarang ni Yang Berhormat Dato' Idris berpesanlah pada lebay-lebay yang ada tu. Begitu juga saya lihat ada gambar Menteri Pertahanan Datuk Isyamuddin tulisin on. Lunyai juga. Dengan macam-macam infografik. Jadi beliau harus menggunakan teman-teman ataupun pegawainya ataupun kaki tangan media sosial, berusahalah untuk mengusaikan segala gambaran-gambaran negatif tentang sejarah silam beliau
sewaktu keberadaannya di Kementerian Pertahanan. Dan kalau boleh jangan lagi diulangi sebarang kesilapan masa silam. Uruskanlah Kementerian Pertahanan ini untuk lestari kesejahteraan negara kita. Saudara, dan sejujurnya saya tidak dapat menafikan antara jemaah menteri yang paling banyak menerima kritikan yang saya lihat di media sosial tidak lain tidak bukan adalah apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melantik semula Azmin Ali sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Macam-macam cerita. Jadi saya harap saudara Azmin Ali berusahalah untuk memberi keyakinan pada pelabur luar. Jangan sibuk pergi ke luar negeri tapi hasil tak ada. Santuni Kementerian MITI itu dengan baik. Wujudkan dasar-dasar yang terbaik. Jadi dalam keadaan begitu saudara Zulkarya, semoga PM luluskan KWSP RM10,000. Ya, memang itu harapan kita saudara. Jadi kepada Azmin Ali, teruk. Jadi janganlah anda pula membawa bala kepada barisan kabinet. Usahakanlah anda ada pegawainya dan sebagainya, carilah peruntukan dan sebagainya untuk menimbulkan balik keyakinan rakyat. Sebab saya lihat tidak ada keyakinan pada rakyat dalam kepimpinan anda di Kementerian Perdagangan, dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Begitu juga saya lihat beberapa kiriman yang lain yang saya akan santuni satu persatu insya-Allah nanti. Tapi pelayar Ujang Nikmat. Ini saudara Ujang Nikmat, dia menghantar saya agak panjang tulisannya. Dia menghantar kiriman yang menyatakan banyak butiran yang boleh dibincangkan berhubung tentang kepimpinan negara. Tapi beliau mengharapkan ada berlaku riset wakil rakyat. Jadi dia kata sepatutnya sudah sampai masanya Perdana Menteri merubah jawatan title Yang Berhormat itu ditukar kepada wakil rakyat. Bukan Yang Berhormat, sebagai wakil rakyat. Kerana dalam media sosial ni jangan dikira lagi lah, ramai orang yang membalun ahli parlimen, wakil rakyat yang tidak menjalankan tugas. Bagaimana saya katakan, santunilah lapangan rakyat yang anda wakili. Jangan sibuk berada di Kuala Lumpur, jangan sibuk menguruskan perniagaan, jangan sibuk menguruskan segala kepentingan untuk diri dan keluarga. Ini yang diharapkan oleh rakyat. Sebab rakyat dah letih dah, tak nak dah. Kalau dalam tempoh 100 hari ini rakyat melihat adanya ahli-ahli parlimen yang masih lagi membuat perangai lama, tentulah mereka ini akan dicerca dan dihamun oleh rakyat saudara. Sebab itu beliau minta kerajaan tukar gelaran wakil rakyat ni. Macam kalau sebagaimana kata saudara Ujang Nikmat, dia kata seperti di Amerika. Dia dipanggil sebagai perwakilan representatif. Reps representatif ataupun senator pun dipanggil senator. Jadi saya harap supaya kempen-kempen ini perlu dilaksanakan dan tidaklah meletakkan ahli parlimen ini tinggi sangat darjatnya. Kemudian persoalan paling penting sekali adalah soal gaji dan allowance. Dengan COVID-19 ini pendapatan rakyat merosot begitu teruk. Jadi malah ada yang hilang punca pendapatan. Tetapi menteri, wakil rakyat dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan terus mereka enjoy, tak ada masalah. Dengan kemewahan dan pendapatan yang tetap yang amat tinggi. Jadi untuk itu sudah tiba masanya untuk dilakukan riset gaji. Allowance mereka, jangan biarkan jurang kelangsungan kehidupan ahli-ahli parlimen, menteri, timbalan menteri, pegawai tinggi kerajaan terlalu banyak berbeza. Jadi sebab itu katanya jangan serahkan kepada PTD saja. Perlu dia ada review, kena ada perlu satu pembubaran baru. Ini impian dia lah. Sebab sekarang dah 64 tahun kita merdeka. Keadaan masih tak berubah. Dan paling penting katanya pencen yang tinggi perlu juga diubah suai. Memanglah dia kata wakil rakyat, ahli parlimen, menteri, mereka mendapat pencen yang besar. Tapi jangan berterusan sampai ada waktunya. Mungkin kita menyediakan pencen, skim pencen, tetapi takkanlah kerja lebih kurang 3-4 tahun, 5 tahun dah dapat pencen yang besar sebagai menteri saudara. Sedangkan pegawai-pegawai kerajaan bertumpah pulas bekerja selama beberapa tahun. Kalau start masuk kerja di umur 25 tahun, habis pencen 60 dekat 40 tahun berkhidmat, dapat pencen yang ciput.
Jadi Saudara Hussein Johari, sebabnya rakyat sebenarnya dah muak. Betul Saudara Hussein. Saudara Otai 67, terima kasih hadir. Dan setara begitu juga kalau ada wakil rakyat yang melompat, maka sepatutnya terus hilang kelaikan. Ubahlah melalui sidang parlimen, pindahlah. Jangan lagi kita masih lagi bila ada melompat, ada SD dan sebagainya. Jadi Saudara Syed Musaffar tak perlu tunggu 100 hari, kerana kita telah lihat mereka gagal sepanjang 18 bulan yang lalu. Betul. Pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tak boleh tunggu 100 hari. Nak tunggu 100 hari, ada KPI dan sebagainya. Itu terlalu lama bagi rakyat. Rakyat tengah teruk sekarang. Jadi memanglah sebagaimana kenyataan yang saya lihat daripada Saudara Datuk Dr. Ramlan Yunus yang mahu melakukan riset Malaysia. Dia kata memang dia mengakui ada perubahan ketara yang sedang melanda personaliti Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi katanya ini satu perkembangan yang menarik untuk diamati dan dianalisa. Kerana dari seorang ahli UMNO totok, beliau kini berubah menjadi seorang reformis yang anti-establishment. Keberaniannya untuk menentang ketetapan Majlis Kerja Tinggi UMNO sebagai contoh, dengan menolak jawatan timbalan Perdana Menteri dan menentang resolusi Perhimpunan Anggota UMNO, PAU, dianggap sebagai sesuatu yang agak luar biasa. Jadi sehingga hari ini beliau masih lagi terlepas dari sebarang tindakan disiplin oleh parti. Begitu juga dengan peristiwa menaik ke pesawat khas dan sebagainya. Dan dia kata peraturan ketat itu perlu dilaksanakan. Janganlah beliau melakukan reform segala-galanya boleh. Jadi dalam keadaan pertemuan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi Datuk Ramlan mengatakan beliau pun terkejut juga, kerana sehebat-hebat Presiden UMNO, dia tidak meneruskan walaupun orang tuduh dia macam-macam. Tapi Datuk Ismail Sabri boleh berjumpa pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama berjumpa dengan DAP dan merubah no Anwar, no DAP. Apakah sekarang ni dasar itulah berubah? Jadi beliau sebagai Perdana Menteri, ya jawatannya hanya sebagai naib Presiden UMNO saja, tapi beliau sanggup mau merubah. Jadi keadaan begini wajar diperhatikan, saudara. Jadi kata Dr. Ramlan, dia kata Datuk Ismail Sabri seolah macam Cristiano Ronaldo, pemain bola sepak dunia dalam dunia politik tanah air. Setakat ini katanya agak banyak juga rekod dunia politik tanah air yang beliau pecahkan. Pertama, sebagai timbalan Perdana Menteri paling cepat naik menjadi Perdana Menteri, betul. Tak sampai pun sebulan, 2 bulan. Beliau juga merupakan naib Presiden UMNO pertama menjadi Perdana Menteri. Kemudian beliau adalah Perdana Menteri pertama dari generasi selepas proklamasi kemerdekaan. Keempat, beliau adalah timbalan Perdana Menteri paling singkat. Jadi jangan pula jadi Perdana Menteri paling singkat pula. Jadi rekodnya sebagai timbalan Perdana Menteri paling singkat. Jangan pula jadi Perdana Menteri paling singkat. Saudara. Jadi banyak lagi lah kejutan-kejutan yang kita rasakan mungkin akan dilakukan oleh beliau. Terpulang. Namun begitu, sebagai pandangan Saudara Syukur Muhammad, di antara celipan pada saya, minta beri pandangan. Dia kata Perdana Menteri ke-9 ini memanglah daripada parti UMNO, tetapi kerajaan ini bukan kerajaan UMNO. Betul. Beliau harus sedar dan insaf bahawa beliau menjadi Perdana Menteri bukan memimpin kerajaan UMNO. Saudara-saudari sudah semestinya tidak perlu mengikut segala jaluran-jaluran itu. Ahli UMNO ada seramai 3 juta yang merupakan 10% daripada jumlah rakyat negara ini, dengan 3 juta ahli UMNO. Dan namun begitu, ia perlu akur pada kehendak rakyat. Jadi dia kena ikut rakyat, hendakkan ekonomi yang terjamin dan juga kesihatan yang terbela. Jadi waktu ini keutamaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri adalah mengikut kehendak rakyat. Kita ingin mengingatkan pada beliau, mengikut kehendak rakyat. Jangan pula beliau mengizinkan dirinya dilihat seperti orang yang telah dicucuk hidung. Jadi kita tunggulah apa yang akan dilakukan oleh beliau. Namun rakyat melihat, ini saya nak ulas sedikit lah, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan semalam pembentukan kabinetnya, saudara. Jadi banyak orang merasakan dengan mengekalkan Menteri Keuangan
Ini telah menunjukkan bahawa beliau tidak berminat untuk mendengar rintihan rakyat. Kerana mengekalkan sebahagian menteri-menteri yang gagal dalam menjalankan fungsi mereka juga turut menunjukkan bahawa beliau mahu mengekalkan polisi yang selama ini membahayakan nyawa rakyat. Dengan mengekal kabinet yang besar, turut menunjukkan bahawa beliau tersepit dalam memenuhi kehendak sekutu dan menyebabkan ketidakmampuan backbenchers dalam menyeimbangkan suara pembangkang di Parlimen. Beliau mengubah menteri luar kepada menteri yang sama pada zaman Pakatan Harapan dahulu. Saudara ini Saifuddin Abdullah, Pakatan Harapan tu Saifuddin Abdullah jadi menteri luar, dan sekarang ni patah balik. Jadi tidak ada perubahan. Bukanlah kita katakan ini kita nakkan semua berubah, tetapi waktu beliau menjadi menteri luar dulu, apa kemantapan hubungan luar antara Malaysia dengan negara-negara asing terjamin, terirat ataupun mendapat satu santunan yang baik. Dasar luar kita tak dijenamakan lagi sehingga saat ini. Jadi seminggu rakyat cuba menahan perasaan daripada mengulas apa-apa. Jadi seminggu jugalah rakyat cuba memberi peluang agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini dapat memulakan langkahnya dengan menyantuni impian dan harapan rakyat. Tapi apabila terbentuk saja kabinet itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pemula dah rasa seolah macam kesal lah. Dia nak menjalinkan hubungan. Saya rasa keadaan begini tidak baik. Besar kemungkinan mereka akan tarik sokongan sebagaimana janjikan. Saudara, perlu ingat saudara bahawa selepas Barisan Nasional tewas, warga UMNO, parti UMNO ditekan dengan begitu rakus oleh pimpinan terdahulu. Zaman Tun Dr. Mahathir, kemudian pindah pula kepada Tan Sri Muhyiddin. UMNO terus memberikan kerjasama, memberi kuasa kepada mereka. Namun santunan UMNO tidak dilihat dengan murni, malahan mereka terus menekan UMNO, dan saat-saat akhir hampir-hampir UMNO mau diharamkan melalui ROS. Dan hari ini sekarang ni giliran Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib presiden UMNO. Beliau mendapat kuasa. Jadi tapi rakyat melihat seolah-olah beliau terikut-ikut dengan telunjuk puak-puak yang terdahulu, yang dilihat seolah-olah mahu melakukan kitaran semula. Jadi sepatutnya sekarang ni kepada UMNO lah, Perdana Presiden UMNO harus bertindak segeralah. Buanglah sampah di mata tanpa ada kompromi. Yang kabarnya dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO semalam ada juga ahli yang telah pun disingkirkan sebagai ahli dengan hukuman selama 6 tahun. Itu tindakan yang baik, ada ketegasan. Dan kita melihat ada ramai lagi, bukan seorang, bukan dua. Jadi Biro Disiplin UMNO kena berperanan. Ya, kita mahu UMNO kembali kukuh. Tetapi kalau tak dibersihkan tingkat 38, tidak dibersihkan bangunan rumah UMNO itu, maka penuh lagi lah, syaratlah dengan parasit-parasit yang mahu menjalankan parti. Sebab itu apabila rakyat menunggu semalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, rakyat menanti apa keputusan UMNO. Alhamdulillah, mengikut daripada kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dia kata usai mesyuarat Majlis Tinggi UMNO pada 27 Ogos bersama 18 Muharram, UMNO telah membuat beberapa ketetapan. Itu pertama, tentulah UMNO menjunjung kasih kepada Duri Yang Mulia Seri Paduka Pertukangan Agong atas perkenan baginda melantik Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, kerana ini merupakan warga UMNO. Kemudian kata Datuk Seri Zahid lagi, UMNO mendukung penuh pelantikan tersebut dan parti akan membantu sebaik mungkin, kerana beliau merupakan naib presiden, dan beberapa panduan utama telah dibincangkan dan dipersetujui. Jadi pertamalah menyahut titah saranan baginda Tuanku Agong untuk mengadakan kerjasama dan permuafakatan rentas parti bagi sama-sama menangani kemelut ekonomi, pandemik COVID-19 dan lestari kesejahteraan rakyat. Jadi kerana sekarang ni yang memegang nakodanya adalah Datuk Ismail Sabri, itu mungkinlah orang boleh terima. Tapi kalau Datuk Seri Zahid buat, mestilah kena maki teruk. Isu no Anwar, no DAP, malahan beliau diserang macam-macam. Tapi bila Datuk Ismail Sabri buat, okeylah, tak ada masalah pada kita. Jadi kerajaan yang baru ini, kata Presiden UMNO, hendaklah segera memfokuskan usaha untuk menangani COVID-19 dan proses vaksinasi agar mencapai imuniti kelompok yang mampu mengurangkan risiko kematian.
Kerana kita tak mau lagi lihat banyak sangat tiap hari, lebih daripada 200 orang mati. Kerajaan mesti menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan mereka. Termasuklah penambahbaikan pakej bantuan rakyat. Macam BPN, BPR, BKC, moratorium tanpa faedah takakru, pengeluaran air citra secara one off dengan jumlah RM10,000. UMNO tetap menuntut dan malam tadi juga dibincangkan. Jadi dalam keadaan begitu, kata Datuk Seri Zahid, kerajaan terus menggunakan jenama Keluarga Malaysia dan Kerajaan Malaysia serta tidak lagi menggunakan penjenamaan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini kita terima baik, tak ada masalah. Jadi kerajaan hendaklah mempertahankan peranan dan sistem demokrasi berparlimen sebagai wahana semak dan imbang kerajaan. Jadi dengan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja, UMNO menuntut supaya diadakan RCI yang dulu tak buat, iaitu tentang pendedahan yang dilakukan oleh Tommy Thomas mengenai campur tangan politik dalam institusi peguam negara, kehakiman dan keselamatan yang menjadi benteng mempertahankan keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini tuntutan UMNO. Perlu ada satu siasatan menyeluruh. Sebab apa yang dilontarkan oleh Tommy Thomas satu benda yang serius. Jadi UMNO katanya mesti menjadi pelopor kepada usaha reformasi institusi dalam pelbagai cabang kerajaan. Termasuklah untuk mewujudkan parlimen yang lebih efisien, pentadbiran yang telus dan bersih. Jadi pendanaan politik, akta anti lompat, campur tangan politik dalam pelbagai institusi yang menjadi benteng kedaulatan undang-undang seperti Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Polis Raja Malaysia dan sebagainya. Itu tuntutan UMNO malam tadi yang diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Jadi sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Ashraf Wajdi, dia kata bahawa Yang Amat Perdana Menteri yang hadir malam tadi telah memberikan komitmen untuk melaksanakan 10 tuntutan pemuda. Tuntutan itu termasuklah tentang pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000. Jadi kita harapkan bahawa Perdana Menteri benar-benar melaksanakan dan memenuhi janji yang dilafazkan. Kita tak mahu pula nanti kali ini ada pula janji dicapati. Saudara. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin pula memberi pesanan dan menyeru kepada pimpinan Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu apa yang rakyat mahu adalah kehidupan mereka dapat diteruskan dan tidak berada di lembah derita berpanjangan setelah lebih 2 tahun merintih pilu. Yang Mohd kena ingat, rakyat tak ambil kisah kerajaan pimpinan Yang Mohd nak buat projek mega ke, saya dengar tengok tadi nak buat airport ke dengan 700 juta ke. Rakyat tak mau ambil tahu, tak ambil kisah pun. Lakukan, asalkan jangan ia sampai mengakibatkan peruntukan untuk rakyat ini hilang ataupun diambil. Jadi kita mahu rakyat tak ambil pedulilah, nak buat apa pun buatlah. Jangan sekali ambil duit rakyat untuk mengembungkan kocek pak-pak menteri ataupun kroninya. Yang rakyat mahu supaya jangan ambil duit rakyat. Sebab bila ada masanya peruntukan perlu disalur pada rakyat, kena bagi. Kerana perlu diingat, masih ada makanan bagi kehendak rakyat, masih ada makanan yang boleh disajikan pada keluarga. Contohnya sepanjang musim gerhana COVID ini. Dan kita mengharapkan supaya disegerakan serta dilipat gandakan usaha untuk memutuskan jaringan virus corona dengan pertukaran daripada Menteri Sains Teknologi kepada Menteri Kesihatan, dan Menteri Kesihatan pergi pula ke Menteri Sains Teknologi. Tak ada perubahan, tetapi rakyat mengharapkan ada perubahan. Kalau melihat dari segi laporan tadi, masih ada peningkatan. Ini membuatkan rakyat gundah. Kenapa boleh berlaku begitu? Dan sekarang ini tak kisahlah sama ada anda dah angkat sumpah ke belum, nama dah ada, pergilah ke pejabat tu. Mulakanlah mesyuarat dan sebagainya, walaupun belum secara rasmi. Dan mula boleh bertugas. Jadi yang rakyat mahukan, ini khusus kepada Saudara Jidin, Menteri Pendidikan yang dilantik semula. Rakyat mahukan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak tidak tergendala. Jadi fikirkanlah secara apa sekalipun, sama ada sistem pendidikan nak buat dari rumah pun okey, tapi pastikan jalur internetnya, pastikan pemberian komputer
tap yang 150,000 tu dilaksanakan. Saudara, hello Tan, kerajaan sampah. Saya tak tahulah, tetapi perlu dibuktikan. Anda pernah jadi menteri, kemudian anda tersadai tidak jadi menteri. Anda rasalah pedihnya. Orang tak pandang pun. Kenapa? Kerana anda tidak melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Kalau anda lakukan untuk rakyat, rakyat akan bersimpati. Kemana anda pergi, rakyat akan tegur. Tapi boleh dikatakan 90% menteri-menteri yang ada dalam kabinet yang lalu, orang tak tahu je, orang buat tak ambil kisah. Kerana rakyat bosan dengan sikap anda yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Yang dilihat tidak mementingkan kepentingan rakyat. Dan hari ini anda dapat balik jawatan itu. Jadi janganlah mengulangi kesilapan masa silam. Jadi pastikan ada usaha untuk pengguna internet untuk anak-anak kita. Jadi bagi rakyat nak tengok anak-anak mereka dapat menimba ilmu pengetahuan. Dan begitu juga rakyat juga mahukan sedikit kemudahan dan ruang agar pengangguran yang membelenggu kehidupan mereka ini dapat disantuni. Betul, kita tahu tak ada peluang pekerjaan yang dapat diwujudkan dalam keadaan sekarang, tetapi usahakanlah peluang-peluang yang lain yang kepada IKS. Jadi Datuk Mustafa Mohamad jangan duk bebal kat situ aja. Anda sebagai Menteri Ekonomi, fikirkan macam mana industri kecil dan sederhana ini dapat dirangsangkan supaya dipulihkan kembali. Sebab yang saya katakan semalam, 2-3 malam dulu, fikirkan mencari dana untuk memberi peruntukan kepada pengusaha-pengusaha AKS ini. Dan usahawan-usahawan yang akan disediakan muflis oleh pihak bank, berilah mereka dana-dana tertentu untuk memulakan. Bila IKS ini boleh bermula, maka pengangguran dapat dikurangkan sektor dagang. Dan paling penting sekarang ni, saya nak mengingatkan pada Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, rakyat mengharapkan tidak lagi mengulangi sikap seperti masa silam. Jangan terlalu menjerut kehidupan rakyat untuk berada di lubuk kemiskinan. Kumpulan wang simpanan pekerja perlu dicairkan pada kadar sesegera mungkin. Begitu juga dengan bantuan moratorium. Jangan dilayan kerana bank yang berterusan mahu mengambil untung dari kepayahan rakyat. Jadi sepatutnya berikanlah tempoh 6 bulan tu bayaran ansurain yang teraku tanpa faedah. Cuma hari ini bila saya lihat satu kenyataan, ini menggusarkan saya. Saya harap benda ini tidak betul. Kerana tetapi dalam apa yang dilaporkan oleh Asro Awani, dia menyebut bahawa dia kata faedah terakru. Bank-bank yang memberikan moratorium hampir 1.4 triliun. Terkejut saya. Jadi saya harap bank negara harus memperbetulkan kenyataan ini. Rasanya besar silap ni. Takkanlah 1.4 triliun untuk memberi kadar faedah untuk 6 bulan. Takkanlah 6 bulan rakyat negara kita ni berhutang sampai 23 triliun. Ini keadaannya saudara. Saya nampak ada benda yang tak kena. Jadi sejauh mana benar persoalan itu. Jadi bank negara mesti memperbetulkan. Bagi saya melihat janganlah kalaulah ini pinjaman itu yang rakyat pinjam adalah pembayaran hutang rumah, pembiayaan kereta motor, untuk kredit kad dan sebagainya. Takkanlah berbilion-bilion jumlahnya. Itu saya mengharapkan agar mereka tidak terus meletakkan rakyat dalam lubuk derita yang berpanjangan. Rakyat dalam keadaan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Tapi kalaulah kenyataan sebagaimana yang dibuat oleh Gubernur Bank Negara, saya harap ada pembetulan. Sebab saya tidak nampak. Kerana selepas saya membaca kenyataan, saya menghubungi seorang tokoh korporat. Dia kata setahun kadar GDP kita ataupun KDNK kita cuma 1.6 triliun. Satu negara berbelanja, pendapatan dan sebagainya, jumlahnya 1.6 triliun. Dan sebagaimana laporan IMF serta Bank Dunia, ia menyatakan KDNK negara kita pada tahun lalu hanya kadarnya adalah 387 bilion dolar Amerika. Kalau kali dengan 4 bulan 12, 1.62 triliun. Tapi macam mana boleh faedah sampai 1.4 triliun? Satu benda tak logik. Dan saya harapkan supaya bank negara segera membuat pembetulan. Dan saya tak mahu ini jadikan alasan pula. Kita tak mahu pula ini jadikan sebagai alasan maka moratorium tak boleh diberikan kerana banyak sangat jumlahnya akan berlaku. Jadi tolong jangan ini jadikan isu. Dan saya harap Menteri Kewangan dapat melihat secara serius. Kadang-kadang apabila salah, ingat dulu waktu Lim Guat Eng jadi Menteri Kewangan dulu, decimal point tu
salah baca. Memang kat parlimen, oh saya silap. Tak boleh, soal kewangan tak boleh ada kesilapan dan sebagainya. Begitu juga kita mengharapkan agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna pastikan makanan cukup dan harga barangan terkawal. Sebab anda dapat balik jawatan sebagai menteri. Sebab itu saya ragu apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri melantik orang yang sama, menteri yang sama, timbalan yang sama berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Kekhawatiran saya kerana beliau sepanjang berada di kementerian tersebut, kita melihat bagaimana harga barangan mencanak naik. Dan kekhawatiran saya kalau bank makanan tak cukup, bagaimana dengan rakyat yang begitu terkesan. Sepatutnya sekarang ni Yang Hormat Datuk Rosul Wahid, Natal Linggi, sensing lengan lah, terus sunsun ni. Jangan anda ikat diri anda dengan puak-puak kapitalis. Mereka memang nak buat untung. Dalam keadaan sekarang ni kita akan berusaha pastikan kehidupan rakyat disantuni sebaik mungkin. Cukup-cukuplah rakyat menderita. Jadi sebab itu saya agak senyum lah saya bila dengar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Tengku Razali Hamzah. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, kerana dilantik balik semua menteri-menteri yang lama tu, dalam sewajarnya lah dia kata bahawa Perdana Menteri mewujudkan gaji menteri-menteri ini sebagai separuh saja, tak payah penuh. Lihat dia punya kemampuan. Kalau tak bekerja dengan baik, berhentikan. Dan kita bayar gaji penuh, gaji menteri besar, saudara, dan rakyat begitu terkesan. Jadi mereka tidak ada apa-apa masalah. Jadi bagaimana saya katakan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna pastikan makanan, pastikan harga-harga di pasaran, dan mengimport barang makanan ini dipantau sebaik mungkin. Jangan ada lagi berlaku macam yang lepas-lepas. Daging yang tak halal dicampurkan dengan yang halal. Jadi kegusaran rakyat, cukup-cukuplah rakyat menderita. Kesan daripada apa yang berlaku daripada pimpinan terdahulu. Cukup-cukuplah. Dan paling penting sekarang ni, memanglah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib mempertahankan pelantikan tersebut. Sebab dia kata dia tahu rakyat kecewa. Yang Berhormat Datuk Seri Najib faham bahawa rakyat kecewa dengan pelantikan tersebut. Tapi dia kata marilah kita berlapang dada, berilah tempoh 100 hari. Tapi tidak boleh kita jadikan 100 hari itu sebagai alasan. Saudara, tambah-tambah lagi kepada warga UMNO. Saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini apa yang berlaku sekarang. Semalam tadi Majlis Tinggi UMNO telah pun berbincang bagaimana tentang penglibatan ROS. Apakah telah ditangani? Dan hari ini Perdana Menteri daripada UMNO. Masih lagi orang yang sama di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sepatutnya permasalahan ROS dengan UMNO ini hendaklah dirungkai sebaik mungkin. Sebab saya rasa tak ada logikanya nak paksa UMNO mengadakan persidangan sekarang dalam keadaan negara berhadapan dengan COVID-19, seluruh negara berada dalam kemurungan, hendak juga ada pemilihan. Bukan mudah nak buat pemilihan UMNO ni. UMNO parti yang besar, saudara. Untuk membolehkan pemilihan berlaku dalam UMNO, sejumlah tidak kurang daripada 71,000 mesyuarat cawangan perlu diadakan. Sebab kita ada 23,000 lebih cawangan. Daripada 23,000 tu, ada pemudanya, ada wanitanya, ada putrinya, ada cawangannya. Kali 4, lebih kurang 71,000 mesyuarat nak diadakan. Apakah kita nak mendedahkan warga UMNO kepada suasana yang sebegini? Jadi perlu balik santun. Dulu dah bagi kelulusan, okey, tunggulah lepas COVID ni adakan semula pemilihan. Buat apa nak tergopoh-gapahnya? Kita faham dulu mereka cuba mengenakan tindakan supaya kenyataan-kenyataan daripada Majlis Tinggi itu tidak dilihat tak ada keabsahannya. Kononnya lah, sebab waktu itu UMNO dah buat keputusan supaya ahli parlimen tarik sokongan dan sebagainya. Dan sekarang dia tak ada apa pun nak fikirkan. Patutnya mesti diselesaikan. Jangan sampai permasalahan antara UMNO dengan ROS ni sampai ke peringkat mahkamah. Saudara, jadi Perdana Menteri daripada UMNO. Kan tak manis. UMNO saman kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Aduhai, lucu selucu-lucunya, saudara. Jadi dalam keadaan begini, perlu ada penambahbaikan di semua kementerian. Rakyat amat mengharapkan bahawa memang saya tidak nafikan bahawa rakyat terkecewa. Kecewa yang amat mendalam melihat jumlah menteri yang ramai, masih lagi berlarutan, dan orang yang sama. Akhirnya timbul perkataan saling kulit. Kalau saling kulit, apakah ada efisiensinya?
Kita mengharapkan supaya benda ini dapat dilaksanakan. Dan paling penting saya nak nyatakan bahawa tentang usul kepercayaan di Parlimen. Dia dah waktunya 7 hari bulan ni. Jangan sampai rakyat mendoakan sesuatu yang tak baik. Sebab hari ni dah 28 hari bulan. 29, 30, 31. 3 hari, campur lagi 6 hari. Lebih kurang 10 hari lagi. Apakah dalam tempoh 10 hari ni berlaku pula lagi pergolakan dalam politik? Rakyat dah tak larat dah letih dah. Jadi pimpinan negara, Datuk Ismail Sabri, tolonglah santuni. Dan mereka yang dilantik itu laksanakan tugas sesegera mungkin. Pertama-tama sekali, bakul makanan kena diadakan balik dengan segera. Setiap bantuan yang diumumkan perlu dilaksanakan secara tuntas. Tidak mahu adanya lagi sebarang birokrasi dan kerumitan untuk rakyat. Rakyat dah tak larat dah. Jadi saya menyuarakan benda ini, bagi saya apa sahaja kepentingan rakyat saya akan bersuara. Orang nak kata apa pun katalah, saban malam saya akan menjerit demi untuk rakyat. Bagi saya perjuangan rakyat itulah yang ada dalam sanubari kita. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu.